Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So, Supkidin Saleh, nama yang memang dah tak asing dalam industri bola sepak tanah air kita. Dan bila sebut je nama Supkidin Saleh ni, of course ramai akan terbayang wajah dia yang garang dan juga tindakan dia yang tegas ke atas player-player yang ada dalam Liga Bola Sepak Malaysia kita. So, sebelum aku pergi lebih jauh tentang momen Supkidin Saleh dibuli sewaktu dia menjadi referee dalam sebuah perlawanan suatu ketika dahulu, aku nak share sikit tentang background Supkidin Saleh ataupun nama sebenar dia Muhammad Supkidin bin Muhammad Saleh. Berusia 55 tahun, merupakan anak kelahiran negeri Perak dan dia juga merupakan seorang guru yang mengajar dekat sebuah sekolah yang berada di Pulau Pinang. Mula menjadi referee dalam kancah bola sepak Malaysia sekitar tahun 1995 sebelum dia menjadi referee Malaysia yang pertama yang dipilih untuk menjadi pengadil utama dalam perlawanan World Cup ketika saingan World Cup di South Africa pada tahun 2010. Tapi rezeki tak memihak kepada Cikgu Supkidin Saleh sebab apa? Peluang dia untuk menjadi referee dalam perlawanan sebenar Piala Dunia tak kesampaian. Sebab apa? Beberapa bulan sebelum perlawanan sebenar untuk Piala Dunia tahun 2010 yang berlangsung dekat South Africa ni bermula, salah seorang referee daripada trio yang melibatkan Supkidin Saleh sebagai pengadil utama perlawanan ni, iaitu seorang referee daripada negara Thailand, telah didakwa di mahkamah atas tuduhan membunuh majikan dia. So, disebabkan oleh perkara ni, trio yang telah dibentuk selama beberapa tahun ni telah dipecahkan dan akhirnya Supkidin Saleh terlepas untuk menjadi pengadil utama dalam perlawanan sebenar. Tapi sebagai seorang rakyat Malaysia, aku still bangga dengan pencapaian Cikgu Supkidin sebab apa? Dia masih lagi menjadi fourth official dalam beberapa match sebenar Piala Dunia walaupun hajat dia untuk jadi referee utama tak kesampaian. Dan sampailah hari ini, masih lagi Cikgu Supkidin satu-satunya referee daripada negara Malaysia yang dikategorikan oleh AFC sebagai AFC Elite Referee. Tapi lumrah sebagai seorang pengadil, orang akan lebih ingat keputusan-keputusan kontroversi kau dan orang akan lebih ingat kesalahan-kesalahan kau dalam melakukan keputusan dalam sesebuah perlawanan berbanding dengan pencapaian kau di peringkat antarabangsa sepanjang kerjaya kau. Dan Cikgu Supkidin pun tak dapat lari daripada lumrah dunia ni sebab apa? Di sebalik pencapaian dia dan juga pengalaman dia yang luas di peringkat antarabangsa ni, dia masih lagi di-bash oleh peminat-peminat bola sepak tanah air kita pada ketika dia cuba untuk backup keputusan yang dilakukan oleh Lord Suresh kita, Suresh Jayaraman, pada perlawanan akhir Piala Malaysia tahun 2018 yang melibatkan pasukan Perak bertemu dengan pasukan Terengganu. Dan kita semua memang tahu tentang keputusan-keputusan Suresh Jayaraman yang dipetikaikan sepanjang match tu. Apabila Supkidin cuba untuk backup dia, memang teruk dia dibantai di media sosial. Dan untuk insiden Cikgu Supkidin dibuli oleh player-player sebenarnya berlaku pada tahun 2007 ketika perlawanan quarter final World Cup Under-20 yang menemukan antara pasukan Chile menentang pasukan Portugal. Kalau tengok dari segi line up, pasukan Portugal time tu adanya player-player macam Fabio Coentrao dan juga Rui Patricio. Dan untuk pasukan Chile pula adanya Arturo Vidal, Kaki Gaduh dan juga Alexis Sanchez. Cuma insiden ni tak melibatkan Alexis Sanchez ataupun Arturo Vidal, sebaliknya melibatkan Fabio Coentrao. Semuanya terjadi apabila Fabio Coentrao telah dikasari dan Supkidin meniupkan whistle memberikan free kick untuk pasukan Portugal. Dan secara tiba-tiba, player yang mengasari Fabio Coentrao ni telah menumbuk Fabio Coentrao daripada belakang. Kemudian datang pula seorang defender daripada pasukan Portugal yang bernama Mano telah melakukan uppercut terhadap player tersebut yang menyebabkan player tu terus terbaring lepas tu. So, Supkidin tak ada option directly dia bagi Mano ni red card. Cuma insiden yang jadi selepas dia layangkan kad merah terhadap Mano tu lah menyebabkan nama Supkidin ni menjadi hangat dalam match tersebut. Sebab apa? Jurus selepas Cikgu Supkidin melayangkan kad merah terhadap Mano tadi, datang pula striker Portugal bawah 20 time tu bernama Ziquina dengan selambanya dia merampas kad merah daripada tangan Supkidin. Pendapat aku, tindakan yang dilakukan oleh Ziquina ni memang satu tindakan yang bodoh dan juga satu dosa besar. Tambah-tambah, ref yang kau rampas kad tu pula adalah Supkidin Saleh, bukannya referee level Liga Malaysia kita. So, disebabkan oleh tindakan Ziquina tadi, Supkidin Saleh rampas balik kad merah tu dan terus layangkan kad merah pula dekat Ziquina. Dan perkara ni berlaku dalam tempoh kurang daripada 1 minit. Dengan pasukan Portugal yang tengah ketinggalan kepada pasukan Chile
Chile ni, 2 orang pula kena kad merah. Memang sah-sah Chile akan menang perlawanan tersebut. Kau boleh nampak muka Zukina time tu memang meraung teruk menyesali perbuatan dia, dosa besar yang dilakukan terhadap Sukidin Saleh. So aku rasa disebabkan oleh pengalaman yang dialami oleh Sukidin Saleh pada Piala Dunia bawah 20 tahun 2007 ni lah menyebabkan dia baru-baru ni memang marah pada awal tahun 2021 ni apabila adanya referee yang seolah-olah takut dengan seseorang untuk melakukan keputusan besar dalam sesetengah perlawanan. Nak pula apabila referee diayam-ayamkan, ditolak-tolak oleh player-player yang ada atas padang. Pada Cikgu Sukidin, tak kisahlah apa sekalipun kesilapan yang dilakukan oleh pegawai perlawanan, player-player tak berhak langsung untuk mengasari ataupun menyentuh seseorang referee. So, kita balik cerita kepada Liga Malaysia kita. Dengan memiliki seorang bekas pengadil yang penuh pengalaman di dada macam Sukidin Saleh ni, FAM turut cuba untuk manfaatkan ilmu serta pengalaman yang ada pada Sukidin Saleh. Sebab apa? Dia pernah menjawat jawatan sebagai pengurusi jawatan kuasa pengadil serta Esko FAM sampailah pada tahun 2018. Macam yang kita semua tahu, pada tahun 2018 selepas mengadakan sidang media mengenai mutu pengadilan Suresjaya Jaya Rahman pada perlawanan akhir Piala Malaysia tahun 2018, Sukidin Saleh telah melepaskan semua jawatan yang dia ada dalam FAM. Antara titik tolak kepada decision Sukidin Saleh untuk lepaskan semua jawatan yang dia ada dalam FAM adalah disebabkan oleh dia dah tak tahan dengan netizen dan juga orang-orang kenamaan yang sering kali kecam dia disebabkan oleh keputusan dia untuk backup Suresjaya Jaya Rahman. Pada pendapat Cikgu Sukidin, sebenarnya dia berhak untuk menerima kecaman daripada peminat serta orang-orang kenamaan yang ada dalam industri bola sepak. Tapi cukuplah kecaman-kecaman yang dilemparkan tu sekadar kepada dia secara personal, tak melibatkan keluarga-keluarga dia dan juga arwah ayah dia, anak-anak dia yang ada dekat rumah. Sebab apa? Sebagai manusia biasa, apabila benda-benda yang melibatkan keluarga, automatically kita akan terasa, kita akan ada rasa emosional dekat situ. So disebabkan oleh benda-benda macam ni lah, kita kehilangan hikmat seorang bekas pengadil yang penuh ilmu di dada macam Cikgu Sukidin Saleh ni dalam pengurusan FAM. Dan personally aku rasa FAM sangat rugi melepaskan hikmat Sukidin Saleh sebagai salah seorang daripada Esko FAM. So, as a conclusionnya, sebenarnya bukan mudah untuk jadi seorang referee dekat tengah padang. Sebab apa? Kau bukan saja berdepan dengan 22 orang pemain yang ada atas padang, tapi sebenarnya at the highest level kau berdepan dengan berjuta-juta orang yang menonton sesebuah perlawanan tu dan memerhati je keputusan-keputusan yang kau lakukan dalam perlawanan tersebut. So, walaupun aku mengaku aku antara orang yang kuat gila kecam lawak-lawak yang dilakukan oleh pengadil-pengadil yang ada dalam liga tempatan kita, tapi aku still salute diorang sebab apa? Diorang berani untuk sahut cabaran, terima tanggungjawab untuk jadi referee dalam perlawanan-perlawanan besar, terutamanya macam apa yang berlaku dekat Suresjaya Jaya Rahman. So, akhir kata daripada aku, kecaman sebenarnya boleh menyebabkan seseorang tu bangkit daripada kesilapan yang pernah dilakukan. Tapi kecaman dalam bola sepak juga boleh menyebabkan seseorang tu terus down dan terus hilang daripada radar Liga Bola Sepak Malaysia kita. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Apa pula pendapat korang tentang kita kehilangan seorang bekas pengadil yang sangat berpengalaman dekat peringkat antarabangsa macam Sukidin Saleh ni? Dan siapa sebenarnya nama-nama referee dalam Liga Bola Sepak Malaysia kita hari ni? Kau nampak boleh pergi jauh? Macam mana pencapaian yang dilakukan oleh Sukidin Saleh? Korang boleh kongsikan dengan aku dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.